COVID-19, 8 kes positif baru di Sabah menjadikan 57 kesemuanya. Notis tinggal di rumah selama 14 hari kepada semua pelawat ke Sarawak. Kopi Senangan Miapai Dohoi Salvinus Saribun di Dabar PTTV Tutuang Dubaina. Sabah merekodkan 8 kes baru positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan di negeri ini meningkat kepada 57 kes setakat ini. Kementerian Kesihatan Malaysia dalam satu kenyataan 6.15 petang tadi memaklumkan Lahad Datu merekodkan jumlah tertinggi dengan 15 kes, diikuti Tawau 11 kes dan Kota Kinabalu 9 kes. Manakala 5 kes di Kinabatangan, 4 kes di Tuaran dan Sandakan, 2 kes masing-masing di Beaufort, Kunak dan Putatan dan 1 kes masing-masing di Kota Belut, Papar dan Sipitang. Untuk hari ini, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan terdapat sebanyak 125 kes positif baharu termasuk 95 kes berkaitan kluster perimpunan tabligh. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 553 kes termasuk 42 kes yang telah sembuh. Sehingga kini 12 kes positif COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi yang memerlukan bantuan pernafasan manakala 511 masih dirawat di hospital seluruh negara. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Algo Dagang berkata hampir semua jemaah tabligh dari Tawau yang menyertai perhimpunan di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur baru-baru ini sudah menjalani pemeriksaan dan dikuarantin di rumah. Bagi publik mereka yang terlibat dalam perhimpunan di Kuala Lumpur itu, di masjid itu, diminta campaign untuk membuat screening. Saya dengar mungkin almost kesemua datang untuk membuat screening untuk menunjukkan kepada mereka cara virus ini atau tidak. Tapi yang masalahnya lagi adalah kontak mereka lepas itu, sebab mereka tak tahu sama ada mereka sudah dapat virus itu ataupun tidak, sebab dia ada testing period ada beberapa hari bila virus itu masuk, dia simptom tak ada. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di Hospital Tawau siang tadi dan berpuas hati dengan sistem dan prosedur diambil hospital itu dalam mengendalikan kes pandemik COVID-19. Turut hadir pengarah Hospital Tawau, Dr. Norlima Arsad, Timbalan Pengarah Dr. Azman Ibrahim dan Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau, Dr. Jean Navindran. Tambah Datuk Aaron, segala cadangan berkaitan keperluan Hospital Tawau akan dibawa ke Putrajaya untuk permohonan peruntukan dan kelulusan segera. Ia bagi membolehkan pihak hospital menjalankan operasi pencegahan dan rawatan kes COVID-19 secara lebih berkesan. Tawau mencatatkan 8 kes positif COVID-19 setakat ini. Perkhidmatan rawatan pesakit luar di klinik dan Jabatan Kecemasan atau kes zon hijau di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu akan diambil alih oleh klinik-klinik kesihatan berhampiran secara berperingkat dan akan berkuat kuasa sepenuhnya mulai Khamis ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, langkah itu bagi membolehkan pihak hospital memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengurusan pesakit COVID-19. Bagi mendapatkan rawatan pesakit luar, orang ramai boleh berkunjung ke klinik kesihatan di Luyang, Inanam, Menggatal, Telipuk, Pinampang dan Putatan. Bagaimanapun rawatan kecemasan untuk kes kritikal atau zon merah dan kes separa kritikal atau zon kuning serta perkhidmatan klinik pakar masih diteruskan di Hospital Queen Elizabeth seperti sedia kala. Perkhidmatan pesakit luar di Hospital Papar juga akan diambil alih oleh Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Papar mulai hari ini bagi membolehkan pihak hospital memberikan tumpuan kepada perkhidmatan saringan demam. Untuk pesakit yang dalam rawatan jangka panjang adalah digalakkan untuk mengambil bekalan ubat susulan melalui perkhidmatan farmasi. Sarawak merekodkan 14 kes positif baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 34 kes. Semua pelawat domestik atau antarabangsa yang masuk ke Sarawak
akan diberikan notis tinggal di rumah atau stay home notice SHN selama 14 hari termasuk untuk penduduk Sarawak serta pemegang pas jangka panjang dan jangka pendek. Ia antara 9 langkah kawalan yang diambil Kerajaan Sarawak bagi mengekang wabak COVID-19 daripada terus menular. 9 langkah kawalan itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg hari ini. Abang Johari berkata semua tabika, taska dan sekolah tahfiz turut diarah ditutup selama 2 minggu berkuat kuasa esok. Manakala universiti awam dan swasta diarah menangguhkan sesi akademik dalam masa 2 minggu mulai esok. Arahan notis tinggal di rumah itu akan berkuat kuasa 18 Mac. Abang Johari berkata agensi berkaitan akan memantau pemegang SHN melalui lawatan rawak, panggilan telefon dan aplikasi teknologi moden. Katanya pengecualian hanya diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri kepada mereka yang dikehendaki melakukan perjalanan berdasarkan keadaan khas sama ada tugas rasmi dan urusan perniagaan. Beliau menjelaskan semua majlis rasmi Kerajaan Sarawak yang membabitkan lebih daripada 50 orang akan dibatalkan atau ditangguhkan sehingga notis selanjutnya. Mana-mana majlis awam membabitkan lebih 50 orang dinasihatkan supaya ditangguhkan atau dibatalkan sehingga diberitahu selanjutnya. Manakala semua kemudahan sukan awam termasuk kolam renang, stadium dan gimnasium ditutup mulai esok sehingga notis lanjut. Abang Johari berkata Sarawak mencatatkan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dengan 34 kes hari ini berbanding 20 kes semalam. Abang Johari berkata 29 daripadanya adalah kes import. Beliau turut memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan berita palsu atau tidak disahkan menerusi media sosial. Katanya polis bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tidak akan teragak-agak bertindak terhadap mereka yang didapati bertanggungjawab. Kes sedemikian disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya serta denda tambahan RM1,000 untuk setiap hari di mana kesalahan itu berterusan selepas disabitkan. Mengenai perkembangan Ahli Parlimen Sarikei Wong Lin Biu yang menerima rawatan sebagai pesakit dalam siasatan PUI di Hospital Sibu, beliau berkata Kementerian Kesihatan sedang memantau rapi keadaan wakil rakyat di AP itu. Seluruh gereja di Sarawak ditutup sementara mulai semalam sebagai langkah keselamatan bagi mengelak penularan wabak coronavirus COVID-19. Uskup Agung Gereja Roman Katolik Simon Paul berkata, bagi Gereja Roman Katolik pembatalan ibadat itu dibuat dalam tempoh kira-kira 20 hari sehingga 3 April ini. Uskup Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Right Reverend Daniel Jute turut mengeluarkan arahan agar ibadat di Gereja Anglikan dibatalkan mulai semalam sehingga 1 April. Sarawak hari ini merekodkan 14 kes positif baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 34 kes. Dengan arahan itu, semua perhimpunan dan sembahyang yang dijadualkan semalam dan minggu depan dibatalkan. Uskup Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Right Reverend Daniel Jute, turut mengeluarkan arahan agar ibadat di Gereja Anglikan dibatalkan. Kita prihatin, itu yang pertama. Kita mengambil berat tentang kesihatan, khususnya mereka yang ada dari segi usia, memang sudah berusia, ataupun ada penyakit lain yang akan memudaratkan keadaan mereka dari segi kesihatan seandainya mereka kena jangkitan virus ini. Tegas Datuk Daniel lagi walaupun ibadat di gereja itu ditangguhkan, namun gereja di sekitar Kuching masih menerima jemaah untuk menunaikan ibadat, namun dihadkan kepada 100 jemaah sahaja. Pihaknya turut menyediakan perkhidmatan live streaming sepanjang upacara sembahyang.
Sehingga semalam antara kawasan yang merekodkan kes positif COVID-19 di Sarawak ialah di Miri sebanyak 8 kes, manakala masing-masing 1 di Kuching, Bintulu dan Sarikei. Susulan itu, Kementerian Kesihatan Sarawak mengeluarkan arahan agar semua aktiviti dan perhimpunan yang melibatkan lebih 50 orang di negeri itu dibatalkan. Sementara itu, penganut Anglikan akur dengan arahan itu. Tinjauan ke Gereja Anglikan di St. Basil, Batu Kawah mendapati tidak sampai 10 orang jemaah yang berada di gereja tersebut walaupun pihak gereja menghadkan jumlah yang datang tidak melebihi 100 orang. Situasi di Batu Kawah ini kira ada bagus sikit. Tetapi oleh kerana arahan daripada Bishop Datuk Donald Juti dan arahan daripada Kementerian Kesihatan tidak menggalakkan ramai orang berkumpul lah. Itu sebabnya kita mengikut arahan lah dari atasan supaya masalah ini tidak merebak lah. Sekarang kalau bilangan itu yang tidak ramai, aktiviti yang kurang daripada 100 orang kita masih jalankan lah. Ya, saya rasa ini satu langkah yang sangat baiklah sebab kita mengikut ini bukan daripada Bishop sebenarnya. Bishop pun mendapat arahan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi sangat pentinglah saya rasa untuk menjaga keselamatan semua pihak. Lebih-lebih lagi di gereja kita tahu jemaat yang bersembahyang agak ramai. Mungkin dalam satu kebaktian dalam 600-700 orang. Jadi kita tak tahu sebab kita boleh terdedah kepada apa-apa saja. Bagi saya ini adalah satu langkah yang sangat bagus di mana kita dapat mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19 ini daripada terus berleluasa berterusan daripada satu orang kepada satu orang. Sementara itu, tinjauan kami di Gereja Katolik di St. Mark Batu Kawah turut mendapati masih ada yang datang bagi upacara keagamaan. Namun jumlah yang datang telah dihadkan dan bagi harus menjalani pemeriksaan suhu badan di pintu masuk serta digalakkan menggunakan cecair pembunuh kuman. Sementara itu di Brunei, rakyat negara itu dan warga asing dilarang meninggalkan negara itu dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 10 kes coronavirus baru menjadikan jumlah keseluruhan 50 kes setakat ini. Difahamkan 38 daripada kes itu ada kaitan dengan program tabligh di Masjid Jami' Sri Petaling di Kuala Lumpur akhir bulan lalu yang dihadiri lebih 15,000 peserta. Polis menafikan dakwaan kononnya laluan masuk ke Lahad Datu disekat selepas kes COVID-19 disahkan di daerah itu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Commissioner Nasri Mansur berkata, mesej yang tersebar tentang dakwaan itu adalah tidak benar sama sekali. Ketika dihubungi, SCP Nasri berkata mesej itu hanya pembohongan dan beliau meminta orang ramai agar tidak menyebarkan mesej itu. Katanya situasi di Lahad Datu normal dan terkawal. Beliau turut menafikan dakwaan kononnya seorang lelaki yang dirawat di Hospital Lahad Datu telah melarikan diri. Tiada kebenaran tentang dakwaan itu, katanya. Perkembangan terbaru semalam menyaksikan 49 kes positif COVID-19 direkodkan dengan pertambahan sebanyak 23 kes. Lahad Datu merekodkan kes positif terbanyak iaitu 14 kes. Wabak COVID-19 tidak menghalang polis meneruskan operasi membantras penyalahgunaan dadah di sekitar Kota Kinabalu. Seramai 44 individu termasuk 11 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dadah menerusi op pusat hiburan dan op sarang yang bermula 7 sehingga 12 Mac lalu. Ketua Polis Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji berkata, daripada jumlah tersebut, seorang individu ditahan bagi kesalahan melibatkan kes bekalan dan pengedaran dadah mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala 10 individu lain ditahan kerana memiliki dadah yang disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta sama. Seramai 33 individu lagi ditahan mengikut Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi urin positif dadah.
Daripada jumlah tangkapan tersebut, 4 individu ditahan di 2 buah pusat hiburan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pada 7 Mac lalu. Menurut SCP Habibi, operasi khas tersebut bertujuan untuk menyekat pengedaran dada di premis pusat hiburan selain mengesan pembekal dan pengguna dada. Manakala 12 lagi individu ditahan menerusi ops sarang di 3 buah lokasi iaitu Kampung Likas, Kampung Sebulan dan Kampung Labo pada 10 Mac sehingga 12 Mac. Rampasan dada dalam tempoh seminggu operasi adalah sebanyak 14.69 gram dada jenis syabu yang dianggarkan bernilai RM2,203.50 berdasarkan harga dada semasa. Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu menetapkan 22, 23 dan 27 April ini bagi sebutan semula kes 13 kontraktor daripada 7 syarikat berasingan. Mereka mengaku tidak bersalah atas kesalahan memalsukan dokumen bagi mendapatkan tender perkhidmatan membekal makanan bermasak ke asrama sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Hakim Abu Bakar Manat menetapkan tarikh itu bagi sebutan semula kes 13 kontraktor terbabit yang termasuk 4 pasangan suami isteri. Kesemua 13 tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memasukkan penyata akaun syarikat milik masing-masing untuk mendapatkan tender perkhidmatan membekalkan makanan asrama ke sekolah. Kesemua 13 tertuduh yang mewakili 7 syarikat kontraktor didakwa secara berasingan atas 3 pertuduhan bagi kesalahan memasukkan dokumen iaitu penyata bank syarikat milik masing-masing. Dokumen itu dipalsukan untuk melayakkan mereka mendapat tender perkhidmatan membekal makanan bermasak ke asrama sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada 24 November 2016. Daripada 13 orang tertuduh, 4 adalah pasangan suami isteri yang didakwa secara bersama. Mereka didakwa memohon tender menggunakan penyata bank palsu bagi permohonan di beberapa asrama sekolah termasuk Sekolah Kebangsaan Timbang Kota Belud, SMK Arsyad Kota Belud, Maktab Sabah Kota Kinabalu dan SMK Pekan Kudat dan SMK Membakun. Tempoh tender yang dipohon bermula 1 Mac 2017 sehingga 28 Februari tahun lalu. Atas kesalahan itu, kesemua 13 tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dipenjara sehingga 7 tahun dan denda. Hakim kemudiannya membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin dengan bayaran antara RM7,000 hingga RM20,000. Kesemua tertuduh diperintah menyerahkan pasport kepada mahkamah, dilarang mengganggu saksi-saksi kes sepanjang perbicaraan berlangsung dan dikehendaki melapor diri di pejabat SPRM berhampiran sekali dalam tempoh 2 bulan dan 3 bulan. Topinai, hingga kanal habar PTV Totuang Dupaino, Yokui Salvinus Saribun, Konsikau.